Okay. So kita nak lihat teknologi hijau. Kenapa hijau? Okay. Sebab hijau tu merujuk kepada alam sekitar. Maknanya teknologi hijau ni adalah teknologi yang menjaga alam sekitar. Bukan mak kau hijau, bukan. Mak kau hijau bukan. Kau ingat mak kau Shrek ke? Ataupun mak kau apa? Incredible Hulk? Bukan. Okay, bukan. Tapi kalau mak kau orang marah memang macam Hulk lah. So kena hati-hati ya. Sebelum mak kamu marah bertukar hijau, baju dia koyak-koyak apa semua, dia nak marah kau punya pasal, siap baju koyak-koyak, dia jadi Hulk, jangan. Okay. Okay. Oh no. Mak saya jadi Red Hulk. Red Hulk Okay. Baik. Teknologi hijau. Kenapa ada bau macam bau French fries ni? Bau French fries lah. Mentang-mentang lah dekat luar rumah cikgu ni memang McDonald. Okay. Yeah. Memang keluar-keluar je rumah cikgu ni. Okay. Keluar rumah cikgu je. Okay. Sebelah kanan dah ada McDonald. Memang. Rumah cikgu ni belakang McDonald. So, keluar je memang sampai McDonald. So, bau fries je ke sampai sini? Okay, baik. Belanjalah saya Big Mac satu. Okay, Faris Hamzah. Kamu tak boleh makan Big Mac sebab kamu dah big. So, kamu kena makan yang nipis-nipis. McChicken ke? Okay. Kena kecil-kecil. Okay. Bolehlah McChicken. Korang ni. Okey lah. Cikgu belanja korang makan McDonald Cikgu belanja korang Korang nak? Cikgu belanja Okey. Okey, cikgu belanja. Jangan risau. Okey, cikgu belanja korang fries seorang sebatang. Okey, jangan risau. Cikgu akan belanja korang fries seorang sebatang. Okey, don't worry. So jangan berebut. Seorang sebatang. Okey? Baik. Okey. Okay. Boleh juga. Boleh juga ingat benar-benar kan. Kita akan cikgu akan belanja. Okey, fries seorang sebatang. Bersyukur seorang sebatang Okey, baik. Jadi kita boleh tolak. Okey, baik. Okey. Aduh ya. Okey. Baik. Kita nak lihat di sini tentang konsep teknologi hijau. Apa yang anda faham tentang teknologi hijau? Ini dia punya definisi. Definisi tentang teknologi hijau. Baik. Teknologi hijau iaitu sebenarnya adalah merujuk kepada pembangunan produk. Maknanya produk, peralatan ataupun sistem yang akan memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Maknanya teknologi hijau ni merujuk kepada produk atau peralatan ataupun sistem untuk menjaga, memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Apa maksud memulihara? Memelihara ni betul lah. Maknanya take care lah kan. Tapi kalau memulihara, apa itu memulihara? Perkataan unik kat situ. Baik. Memulihara sebenarnya datang daripada dua perkataan, iaitu pulih campurkan dengan perkataan pelihara. Jadi pulih campur pelihara jadilah memulihara. Pulih tu baiki. Pulih tu baiki dulu Baiki dulu, repair dulu, kemudian dah repair, kemudian barulah pelihara, jaga. Itu yang dikatakan sebagai pulihara. Nampak tak? Daripada mana datang perkataan memulihara? Pulih dan pelihara. Gabungkan jadi memulihara. Okey, boleh faham jadi itu yang itu maksud sebenarnya. Baik. So kalau kita lihat di sini, pulih dan pelihara. Iaitu berkait rapat dengan tindakan manusia, iaitu untuk menggunakan aplikasi teknologi hijau. Maknanya aplikasi itu maknanya menggunakan teknologi hijau yang selaras dengan konsep
pembangunan lestari. Maknanya pembangunan yang bijak, yang tidak menjejaskan alam sekitar. Nak maju, tapi dalam masa yang sama, kita menjaga alam sekitar. Kita tidak merosakkan alam sekitar. Itu pembangunan lestari. Okay. Dan pembangunan yang dilaksanakan ini perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Contoh kalau katakan macam petroleum. Okey, petroleum kita keluarkan kerana apa? Kerana boleh menjadi bahan bakar untuk keperluan semasa. Tetapi bila kita gunakan banyak zaman sekarang, okey, petroleum akan habis. Dan ini akan menjejaskan keperluan generasi akan datang. Nampak tak? So ini bukan pembangunan lestari. Okay. So itu bukan pembangunan lestari. So kalau pembangunan lestari ini mestilah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa dan juga tidak menjejaskan keperluan generasi akan datang. Iaitu keperluan anak cucu cicit kita. Kita pakai kereta. Anak-anak kita nanti nak pakai kereta. Nanti anak-anak kamu pun nak pakai kereta. Nanti cucu-cucu kamu pun nak pakai kereta. Cicit-cicit kamu pun nak pakai kereta. Jadi kalau petroleum dah habis, kan, kamu je yang untung dapat pakai kereta. Tapi nanti cicit kamu tak merasa naik kereta sebab apa? Petroleum dah habis. Nampak tak? Okay. Jadi nak gerakkan kereta macam mana? Mungkin kena lubangkan bawah seat kereta tu untuk letakkan kaki. So bila nak gerak gunakan kaki. Okay, pergi mana-mana. Jadi macam Flintstone lah pula kan. Macam Flintstone jadi jangan. Baik. Kemudian juga kita juga bertanggungjawab memastikan kita ni ada tanggungjawab memastikan generasi akan datang menikmati kehidupan ataupun kualiti hidup seperti yang kita nikmati sekarang atau lebih baik. Jangan pula perbuatan kita sekarang ini akan menyusahkan dia orang. Akan menyusahkan dia orang. Kita guna kereta pakai petroleum banyak-banyak, kemudian bila petroleum habis, kemudian cucu cicit kita, generasi akan datang akan kata apa? Inilah orang dulu-dulu habiskan petroleum. Kita ni tak boleh buat apa. Pergi mana-mana naik basikal. Pergi mana-mana naik basikal. Kan dah susah. Nampak tak? Jadi kita tidak bertanggungjawab. Ya. Jadi sepatutnya kita ambil tanggungjawab itu supaya generasi akan datang dapat menikmati kehidupan seperti kita ataupun lebih baik. Dan teknologi hijau ni mempunyai matlamat seperti yang berikut. So apakah matlamat teknologi hijau? Seperti yang pertama sekali meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan kita. Itu satu. Teknologi hijau ni bagusnya. Kemudian yang kedua, untuk melindungi ekosistem semula jadi supaya at least tidak ada binatang yang pupus. Dan kita kata bahawa rantaian makanan itu tidak terjejas. Tahu rantaian makanan kan? Iaitu macam cerita bangau oh bangau. Kan? Bangau oh bangau kenapa makan rumput? Bangau ialah bangau bangau kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus, ikan tak timbul. Oh ikan kenapa kau tak timbul? Oh aku tak timbul sebab rumput panjang sangat. Rumput panjang. Rumput kenapa kau panjang sangat? Kenapa macam mana aku tak panjang? Lembu tak makan aku. Oh lembu kenapa kau tak makan rumput? Kan nampak? Dia rantaian. Itu rantaian makanan. Kamu tahu tak? Lagu-lagu Melayu dulu pun dah ada sains. Lagu Melayu, lagu tradisional Melayu dah ada sains. Rantaian makanan pun. Jadi itu melindungi ekosistem semula jadi. Kemudian teknologi hijau juga dapat mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Of course, aktiviti manusia ni memang banyak yang memberikan impak ataupun kesan negatif. Jadi dengan teknologi hijau ni dapat kurangkannya lah. Dapat kurangkannya. Dan yang keempat iaitu kalau kita lihat di sini menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Maknanya ekonomi kita boleh berkembang.
tetapi kita menggunakan cara yang lain. Maknanya ada alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. So, kalau kita lihat di sini, inilah dia sifat teknologi hijau ni, matlamat. Okey, matlamat teknologi hijau. Okey, iaitu yang pertama, okey, meningkatkan tahap kesihatan, yang kedua melindungi ekosistem, yang ketiga mengurangkan impak negatif, dan juga yang keempat menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Baik. So kita teruskan. Okey. Okey, ini info geografi. Malaysia mengunjurkan. Okey. So siapa tahu apa maksud perkataan mengunjurkan? Okey. Mengunjurkan. Okey. Menganjurkan lain-lain, menganjurkan lain, mengunjurkan lain. Okey. Okey. Lain-lain. Baik. Mengunjurkan ni sebenarnya bermaksud menganggarkan. To estimate. Estimate mengunjurkan ni maknanya estimate. Okey, iaitu Malaysia mengunjurkan ataupun estimate bahawa perniagaan teknologi hijau mampu menyumbang lebih daripada 22 bilion kepada KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar. Maknanya boleh menyumbang lebih daripada 22 bilion kepada income negara menjelang tahun 2020 dan 60 bilion pada tahun 2030. Itu kata KDNK ni buat apa cikgu? Okey. KDNK ni sebenarnya untuk mengira pendapatan negara, pendapatan seluruh negara kita. Pendapatan seluruh negara kita. Yes. Dan KDNK negara kita sebenarnya hampir mencecah, KDNK kita mencecah 300 hingga 400 bilion. Okey, daripada bank-bank tidak. KDNK ni dikira macam mana tahu? Dikira seluruh pendapatan Malaysia. Setiap orang pendapatan berapa dicampur-campur-campur. Setiap individu. Okey, dicampur. Yang kedua, dia akan tanya tentang apa tahu? Pendapatan setiap perniagaan-perniagaan. Dan yang ketiga, syarikat-syarikat ditanya tentang setiap keuntungan setiap perniagaan. Macam mana dikira? Senang je. Sebab semua syarikat dan kebanyakan individu akan membuat bayaran cukai. Maknanya mengisytiharkan cukai mereka kepada lembaga hasil dalam negeri. So lembaga hasil dalam negeri ada rekod tentang pendapatan mereka. Itu cara dia, macam dia orang tahu. Nampak tak? Jadi itulah cara bagaimana kerajaan tahu bagaimana. Mana yang tak bayar cukai itu, Aaron, contoh macam kamu tak bayar cukai. Kamu dapat duit, kamu tak bayar cukai. Tapi kamu buat pembelian tak? Buat pembelian kan? Bila kamu ada duit, kamu akan pergi buat pembelian. Iaitu contohnya kamu beli makanan daripada McDonald. Kamu beli makanan kat McDonald. McDonald bayar cukai tak? Bayar. McDonald bayar cukai. Nampak tak? Jadi kat situ dia dah kira berapa pendapatan daripada McDonald tersebut. Jadi di situ dia akan anggarkan berapakah jumlah pendapatan seluruh dunia atau seluruh negara. Budak-budak tak bayar cukai lah. Iyalah, budak-budak tak payah bayar cukai sebab budak-budak mana kerja lagi. Kau nak sangat bayar cukai? Kau nak bayar cukai ke? Okey. Baik. Dan tapi sebenarnya siapa kata budak-budak tak bayar cukai? Korang pun bayar cukai kan? Korang pun bayar cukai. Bila? Iaitu bila kamu buat pembelian. Perasan tak? Bila pergi McDonald, harga dekat set tu RM10.35. Saya nak set B set B, set Big Mac RM10.35 tu. Orang tu punch. Kemudian bila kamu nak bayar, jumlah semua adalah RM10.50. Tadi kata RM10.35. Kenapa RM10.50? 15 sen tu ialah cukai. Kan? Sebab tu kamu bayar cukai. So 15 sen tu kamu bayar cukai. Nampak tak? Jadi kamu bayar. Siapa kata kamu tak bayar?
Ya, kamu bayar. Cuma jangan marah dia. Jangan marah cashier tu. Siapa suruh letak cukai? Saya tak order cukai. Saya order set B je. RM10 tiba beli mesin. RM15 tu cukai. Saya tak order. Saya bukan boleh bayarkan cukai. Saya tak order pun. Pandai-pandai awak ni ya. Ha, jangan macam tu. Dah memang cukai tu masuk Jangan buat macam tu. Baik. Okey. Semua orang tak kisah pasal cukai. Okey, baik. Baik, so itu berkaitan dengan teknologi hijau. Ada matlamat dia dan ada dia punya sifat dia. Okey, baik. Seterusnya, kita nak lihat berkaitan dengan ciri-ciri teknologi hijau, iaitu apakah ciri-ciri ataupun kita kata sebagai apakah karakteristik ataupun apakah dia punya sifat-sifat produk-produk teknologi hijau ni. Macam mana kita nak tahu benda tu produk teknologi hijau ke cikgu? Okey, macam ni cara dia. Pertama sekali, antara kriteria ataupun sifat-sifat produk yang teknologi hijau, pertama sekali iaitu produk itu penghasilan produk itu mestilah melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Maknanya produk itu dia akan melalui proses satu proses inovasi teknologi, maknanya proses perubahan teknologi yang menjaga alam sekitar. Contoh, contoh macam kamu perasan tak? Kamu perasan tak ada set kertas yang dijual seperti kertas-kertas A4 yang kosong tu, iaitu kertas A4 daripada jenis AK ke ataupun daripada jenis apa yang popular tu kertas A4 yang popular tu, brand apa brand green apa dan satu lagi ada. Okey, kebanyakan kertas A4 tu kalau kamu lihat IK yellow pun boleh. Ya, IK yellow. Kertas A4 tu kebanyakannya dia tulis kat situ apa tahu? Dia ada logo lambang kat situ, dia kata apa? Bahawa kertas itu menggunakan teknologi recycle. Maknanya dia ambil kertas-kertas yang daripada sampah, kemudian tukarkan kertas-kertas sampah itu double A4. Ya. Double A. Double A. Terima kasih Nadia. Brand-brand seperti double A tu kan, dia akan gunakan kertas yang telah dikitar semula untuk dia buat kertas semula. Dia akan buat kertas lagi hijau. So itu adalah apa? Itu adalah inovasi teknologi. Itu kriteria produk yang teknologinya teknologi hijau. Itu satu. Yang kedua, iaitu kalau kita lihat seperti reka bentuk. Itu penghasilan produk yang pertama. Yang kedua iaitu reka bentuk sesuatu produk itu harus berdasarkan pengalaman lepas. Pengalaman yang lalu untuk membantu manusia. Membantu manusia. Suatu ketika dahulu, antara contoh kalau kita lihat di sini ya, suatu ketika dahulu untuk penghasilan reka bentuk suatu produk tu dulu. Suatu ketika dahulu, contohnya telefon bimbit. Telefon bimbit dulu telefon bimbit besar mana cikgu? Dulu telefon bimbit besar beg, besar buku, telefon bimbit. Siap ada pemegang lagi. Besar. Ini teknologi maju ni. Teknologi maju tapi reka bentuk yang tidak membantu manusia. Punyalah besar. Kemudian di atas tu ada dia punya pemegang. Letak. Kemudian tekan. Hello. Ya, hello. Nampak tak? So dia ada wire sambung kepada telefon ni. Hello. Ya. So reka bentuk ini tidak membantu manusia sebab terlalu besar dan berat. Macam telefon rumah tapi dia bergerak. Tapi besar tau. Besar beg, besar buku ni besar lagi. So itu tidak membantu. Tetapi oleh kerana manusia ini, kita tahu dia inovasi teknologi, lama kelamaan telefon yang besar dulu, yang besar tu dulu telah menjadi sekeping je macam ni. Telefon dah jadi sekeping je macam ni. Sekeping je. So ini telah kita kata sebagai reka bentuk yang berdasarkan pengalaman lepas.
iaitu pengalaman menggunakan telefon bimbit yang besar dan berat. Dan besar ni sebenarnya apa benda? Yang besar ni hanyalah bateri. Yang besar ni bateri. Okey, bateri yang besar. Internet pun tak ada. Semakin lama semakin kecil dan nipis macam ni je. So itu mereka bentuk yang kita kata sebagai teknologi hijau. Tu. Lepas ni jadi Apple Watch. Itulah. Sekarang ada juga kan kalau jawab soal jawab telefon kat jam kan. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Ada kan? Jadi macam itulah. Okey. So itu produk-produk teknologi hijau. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat iaitu menggalakkan. Salah satu kriteria produk teknologi hijau iaitu menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Iaitu menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh dikitar semula. Sebab tu kalau kamu perasan, kalau kamu pergi kedai-kedai baju, contohnya Padini, ataupun kamu pergi ke H&M, ataupun butik-butik mana-mana kan, mereka kurang menyediakan beg plastik, tapi mereka menyediakan beg kertas. Kenapa beg kertas? Kerana kertas adalah sumber yang boleh diperbaharui. Kalau dibuang pun boleh recycle balik. Nampak tak? Penggunaan beg-beg kertas. Mereka tidak lagi menggunakan beg-beg plastik. So itu menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Nampak tak? Itu kriteria produk teknologi hijau. Teknologi yang mesra alam. Kemudian, seterusnya kriteria produk teknologi hijau ni iaitu piawaian kualiti produk. Kualiti produk ini kalau kita lihat harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting. Maksudnya di sini, contohnya, kalau katakan beg kertas tadi, kita ambil beg kertas tadi, masyarakat harus menganggap bahawa apa tahu, produk itu dia punya function sama seperti beg plastik. Maknanya beg kertas itu kuat untuk diletakkan baju, untuk diletakkan barang supaya tak mudah koyak. Bila tak mudah koyak, tahan lama, maka ini menyebabkan masyarakat menerima beg kertas itu sebagai beg kegunaan harian yang boleh di-recycle. Dan masyarakat tidak akan menggunakan plastik lagi. Jadi perlu jaga piawaian kualiti beg kertas itu. Kalau zaman dulu orang kata apa? Beg kertas, kalau letak barang nanti koyaklah dia. Kertas kan senang koyak. Pemikiran orang dulu kan. Tapi lama kelamaan, pemikiran orang sekarang kata apa? Tak. Kertas sekarang dah maju. Beg kertas sekarang tahan. Tahan kuat. Letak barang pun tahan, kukuh. Kan? Tapi taklah sekukuh plastik kan. Tapi still mampu untuk membawa barang. Dan itu menyebabkan masyarakat menerima beg kertas sebagai bahan kegunaan harian. Kan? Jadi itu penting piawaian kualiti produk. Mutu dia, mutu dia, kualiti dia. Baik, kriteria produk teknologi hijau. Kalau katakan kamu nak buat produk hijau produk hijau itu mestilah mudah digunakan. Kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Tak gunalah kalau kamu buat, kita ada teknologi hijau, tapi orang cakap macam susah je nak guna. Macam susah je nak guna kan. Jadi itu akan merejatkan ataupun tidak menggalakkan manusia untuk menggunakan. Contohnya apa? Contohnya macam, kamu lihat tak? Macam macam kita Malaysia ni, kita memang sesuai untuk menggunakan tenaga solar. Setuju kan? Tenaga solar tu. Panel-panel solar tu kan. Kita memang negara kita paling sesuai. Sebab apa? Kita ada cahaya matahari daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Ada cahaya matahari. Sampai ke lewat petang lah, maghrib. Kan? So, cahaya matahari tu boleh menjadi sumber tenaga solar. Tapi masalahnya apa? Kenapa ramai tak gunakan? Kerana susah nak gunakan. Kenapa susah nak gunakan? Kerana harganya mahal. Jadi, kita kena fikirkan cara bagaimana supaya panel-panel solar itu jadi murah dan
semua manusia boleh guna. Okey. Jadi itu paling penting tentang kesesuaian teknologi itu. Baik. Kemudian seterusnya, kriteria produk teknologi hijau mestilah selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Contoh teknologi hijau yang kita ada, yang ada di negara barat seperti apa tahu? Teknologi elektrik daripada tenaga angin. Tenaga angin, kincir angin tu. Yes, kincir angin tu. Okey, bila angin bertiup, maka kincir angin tu berpusing dan ini selamat digunakan. Yes, windmill. Windmill selamat digunakan dan menyebabkan persekitaran di keliling windmill itu tidak tercemar. Nampak tak? Power plant tak? Power plant sebenarnya menggunakan bahan bakar. Yang ombak tu pun betul. Iaitu tenaga ombak pun boleh juga. Okay. Hydro water. Okay. Pun boleh juga. Okay. So yang penting selamat digunakan. Dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Kemudian paling penting, ini paling penting. Teknologi hijau ini mestilah menyebabkan kadar pembebasan gas rumah hijau rendah ataupun sifar. Tak gunalah kalau kamu katakan, saya nak buat teknologi lah. Teknologi apa? Teknologi yang kita akan gunakan satu bahan supaya menyejukkan udara bilik kita. Bagus tu. Kamu nak buat macam aircon ke? Saya nak buat macam aircon, tapi dia tak gunakan elektrik. Dia gunakan bateri. Jadi ini akan menjimatkan elektrik. Bagus. Okey, dia gunakan gas apa? Okey, kita akan gunakan gas CFC. Di mana CFC akan membekalkan bahan yang lebih sejuk. Jadi kita kata apa? Bukankah CFC adalah gas yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon? Kalau gas yang kamu gunakan masih lagi menipiskan lapisan ozon, maka itu bukan teknologi hijau. Itu bukan teknologi hijau. Dapat tak? Jadi, itu penting. Supaya apa? Supaya kalau nak buat produk teknologi hijau, mestilah, guna gas kelapa sawit. Betul. Ataupun kalau kamu tengok yang kereta-kereta seperti Toyota apa yang guna teknologi hybrid. Kan kita tahu kan ada kereta yang teknologi hybrid di mana dia gunakan kuasa bateri dan juga kuasa minyak. Ada petroleum dan juga ada bateri. So ini dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau, mengurangkan karbon dioksida. So itu bagus teknologi hijau. Tapi masalahnya tak banyak kereta macam tu. Toyota dengan Honda adalah kan. Toyota model apa Toyota apa tak ingat lah. Toyota Hybrid, yes. Toyota Hybrid. Honda Hybrid pun ada. Tesla kereta elektrik. Tesla kereta elektrik. Tak datang ke Malaysia? Adalah. Ada. Tesla dah datang ke Malaysia? Ada. Memang ada. Dan juga ada beberapa tempat di Malaysia ni yang ada tempat untuk charge kereta. Untuk charge kereta ada, memang dah ada. Di stesen minyak dah ada tempat charging kereta. Betul, teknologi hijau semua mahal, betul. Itu masalahnya kan. Okey. Baik. Kemudian, untuk produk teknologi hijau mestilah berupaya untuk minimumkan kemerosotan alam sekitar. Maknanya apa? Minimumkan kerosakan alam sekitar lah. Kerosakan alam sekitar. So, ada kereta gas hidrogen? Tak ada lagi. Kemudian, kriteria produk teknologi hijau iaitu mestilah jimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Kalau boleh kita tak nak gunakan bahan api sebab bahan api bila terbakar akan membebaskan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Silakan. Ada soalan? Jadi kita kena cari cara bagaimana untuk jimatkan penggunaan sumber bahan api dan tenaga. Jadi itu kriteria. Adakah kereta guna air garam untuk berfungsi? Tidak. Kereta guna air garam untuk berfungsi untuk apa? Kan? Tak pernah dengar lagi kereta guna air garam. Kan?
Tak pernah lagi. Okey, kereta yang menggunakan air wuduk pun tak ada lagi, ataupun air mutlak pun tak ada lagi. So, okey, air mata air pun tak ada lagi. Okey. Jadi kalau kereta guna air garam, air wuduk lagi lah tak ada. Okey. You bought that. Okey. Okey. Jadi mungkin di peringkat air kelapa tak ada lagi. Okey. Di peringkat percubaan mungkin ada. Di peringkat percubaan mungkin ada, tapi belum diwar-warkan lagi lah. Belum dipastikan lagi. Okey. Baik, paling penting, teknologi hijau mestilah boleh dikitar semula. Itu penting. Atau melalui amalan 5R. Jadi kalau tak boleh dikitar semula, maka produk itu bukan produk teknologi hijau. Contoh, sebenarnya kita banyak produk tak apa teknologi yang tidak boleh dikitar semula kan. Contohnya macam pen ni. Okey. Kalau pen ni okey dibuat daripada plastik daripada petroleum. So dia bukan teknologi hijau. Kalau macam topi ni ataupun macam tanjak ni, penggunaan kain, so boleh dikitar semula. So ini kita kata boleh sebagai teknologi hijau. Banyak benda sebenarnya yang kita masih lagi bukan teknologi hijau ya. Jadi cikgu harap kamu semua okey fikir-fikirkan. Ini sebenarnya kriteria produk teknologi ni kamu akan kata apa? Ish, banyaknya cikgu. Memang banyak. Tetapi yang paling penting kamu kenapa? Kena faham bahawa inilah sifat-sifat teknologi hijau. Iaitu okey dia akan menggunakan bahan-bahan yang boleh dikitar semula dan mengurangkan pencemaran. Menggunakan tenaga dan sumber yang bukan daripada bahan api. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Okey. Tak ada. Pejam